adakah rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat diterima oleh Islam, begitu. Jadi boleh terima tak boleh terima terletak di atas tafakuh tadilah, faham dan reti tadilah. Sebab tu setiap kaedah kita dah nak menghukumkan. Ini bentuk soal. Bila ada soal dia ada jawab kan. Bila ada soal dia ada jawab. Maka kita nak jawab ibarat seolah kalau kita mengaji kaedah nahwu, bila ada mubtada sebagai maudhu' ataupun mahkumun alaih, dia kena ada mahkumun bih. Sebab itu ulama memberi kaedah mubtada kena isim makrifah. Jadi kalau panggil usuluddin ma'rifat, kalimah yang sama tapi kita guna tu tak sama. Yakni waqaf dengan ta ma'rifat. Bila kita waqaf dengan ha ma'rifah, lepas kita tafkhimkan ma'rifah. Daripada ma'rifat, kalau guna dalam usuluddin dia guna ma'rifat, juga dalam tasawuf dia guna ma'rifat. Tapi kalau kita mengaji dalam nahwu sarah dia panggil ma'rifah. Jadi waqaf dengan ha, seolah lain kalimahnya. Walau tidak, kalimah satu tu lah. Daripada arafa ya'rifu, ma'rifatan. Bila kita waqaf ha, ma'rifah. Tabkhimkan bunyi ma'rifah. Maka mengaji kaedah, nak datang mahkum alaih, kita nak hukum, nak mendatangkan mahkum mubih, nak hukum ke dengan kata boleh atau tidak. Ni mak nak hukum ni. Bila ditanya boleh ke tidak, dia tanya adakah boleh diterima, itu soalan. Maka bila kita nak hukum boleh ataupun tidak, terhati atas kenal dulu, itu makrifah. Kalau dia tak kenal tak boleh nak hukum. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Kita nak hukum atas sesuatu, hukum dengan dia panggil mahkumun bih. Nak hukum dengan boleh ataupun hukum dengan tidak. Iya atau tidak. Tu ya nak hukumnya nah. Tapi terhenti di atas kenal dulu, baru boleh hukum boleh atau tidak. Iya tidak, sah tidak sah. Kenal dulu. Itu dia nak. Apabila rububiyah. Apa rububiyah? Tu. Nak makan masa lah. Tak. Uluhiyah. Apa uluhiyah? Asma. Apakah asma? Dan sifat. Baru nak hukum tu baik mari. Rububiyah, ketuhanan. Terpanggil tuan punya. Itu merupakan sifat. Manakala rububiyah, zat yang bersifat dengan rububiyah, zat itu dipanggil Rabb. Itu kita dah kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi, zat yang bersifat dengan rububiyah. Rububiyah itulah apa artinya? Kita rajak balik kepada pengajian Rabb. Kata mengaji dalam tafsir Rabbil alamin ada ditafsir dengan Khaliqil alamin. Ada ditafsir dengan Malik. Di situlah kita salin bahasa. Khaliq. Apa kita nak salin arti bahasa kita? Boleh dia artikan yang menciptakan. Lagi pula boleh diartikan yang menjadikan, yang mengadakan. Itu makna dia semua tu. Dan Rabb juga dengan arti Malik, yang mempunyai, ataupun ada kita cakap yang memiliki.
Apabila kata dia yang mencipta, dia yang menjadi, dia yang mengada, dia yang memiliki, dia yang mempunyai, kembali pada situlah kita ambil kata Tuhan punya. Di sini cakap tak Tuhan. Ni macam lah tu. Kelapa sawit tu. Kita petani tanya, siapa Tuhan? Sini cakap dah macam tu. Kau tak cakap macam mana? Kelapa sawit tu, kebun tu, siapa Tuhan, siapa punya? Tanya kita. Sekarang orang petani kata, siapa Tuhan? Tuhan kebun. Maknanya, siapa Tuhan punya ni? Maka kata, Allah Ta'ala Rabbil Alamin. Salah. Enggak. Sebentar ya, habis sebentar ya, tak kita lepas. Tak apa. Tak apa. Cak sebentar. Itulah makna kata rububiyah, keadaan Tuhan punya. Mana sifat bagi suatu zat, bila zat ia bersifat dengan rububiyah, zat itu dipanggil Rabb. Maka kita dah mengaku puji-puji itu hanyalah bagi Allah. Allah itu Rabb. Maka kebanyakan kita dia terjemah Tuhan. Tawahanun, Tuhan. Cuba kita baca Tuhan. Faham soal artinya? Tuhan yang menjadi sekalian alam. Tuhan yang mempunyai. Maka sebab dia Tuhan tu, panggil sifat dia rububiyah. Sebab itu bila ditanya, siapa yang menjadikan langit bumi, siapa yang menjadikan semua alam? Allah. Allah ni Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Itu rububiyah sifat dia. Bila kita faham gitu, apa hukum rububiyah tu? Kita nak jawab macam mana? Dalam hukum wajib, mustahil, jaiz. Kita hukum. Allah itu bersifat dengan sifat rububiyah. Ya ke tidak ya? Jawab. Ya kan? Bila tak faham makna tadi. Ya. Itu kata Allah itu Rabbil Alamin. Bila kata Allah tu Rabb, mana sifat dia rububiyah. Keadaan Tuhan. Keadaan Tuhan. Sifat dia lah tu. Itu hakikinya. Kalau kita kata ke sifat Tuhan kepada yang lain, itu majaz. Macam tadi. Kebun ni siapa Tuhan punya? Sianung. Tuhan punyanya Khalid. Tuhan punya si Muhammad. Itu majaz saja. Hakiki, Tuhan punya Allah. Itu panggil sifat rububiyah. Tuhan. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menjadi. Tidak situ panggil Rabb. Adapun uluhiyah, salah satu daripada masdar aliha ya'lahu. Uluhiyah, banyak masdar dia tu. Arti apa pada lughah? Arti aliha ya'lahu, arti abada ya'budu. Uluhiyah arti ibadah. Cuba arti ke Melayu kita. Apa abada ya'budu? Boleh diartikan sembah. Bermakna ibadah sembah. Ataupun ibadah jadi hamba. Kita ni jadi hamba dia. Lepas tu uluhiyah, mana kata sembah. Keadaan disembah. Boleh arti dia. Apabila begitu, siapakah yang berhak disembah? La ilaha illallah. Ilaha dengan makna makluha. Panggil dengan makna isim maf'ul. Makluh. Klik kepada lughah, makluh bermakna ma'bud. Tu kata abada ya'budu ibadah, manakala ilah bermakna makluh, isim maf'ul, lughah dengan makna ma'bud. Sebab kalau kita mengaji makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah. Itu panggil ilah. Terjemah Tuhan juga. Tapi Tuhan dengan mana? Yang berhak disembah.
Jadi boleh kita salin ilah bermakna maklu ai ma'bud arti sembahan. Siapa yang bersifat dengan berhak disembah? Tidak, malaikat hanya Allah. Allah tu Rabb, Allah juga ilah. Sebab inilah orang musyrikin Mekah Quraisy dulu tiap tentang kata Allah Rabbil Alamin, dia tidak mengapa. Dia terima, bahkan kalau ditanya siapa yang menjadikan langit bumi, dia jawab Allah. Siapa memperjalankan matahari dan bulan, dia jawab Allah. Tapi apabila dia tu sembah, dia sembahkan siapa? Dia sembahkan berhala. Tu orang panggil tauhid hanya mengaku di segi Tuhan punya aja. Adapun di segi berhak sembah, dia sembah yang lain. Sebab tu baik kafir musyrikin. Adapun kita orang mukmin, kedua-dua itu rububiyah, sifat siapa, hakikah sifat bagi zat yang nama Allah itulah. Sebab tu alhamdulillah rabbil alamin. Manakala uluhiyah, keadaan berhak disembah, sifat siapa? Sifat bagi ilah. Ilah tu siapa? Ialah namanya Allah itu juga. Dia panggil tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Mana kita mengesah, kita i'tikad Tuhan yang punyakan alam hanya Allah esa, Tuhan yang esa. Dan Allah tu juga ia berhak disembah, yang lain tidak ada hak disembah. Tu kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah dengan sebenar, yang berhak disembah, tidak ada. Selain Allah, arti Allah je yang berhak disembah. Iktikad kita sama. Keadaan Tuhan punya Allah satu, panggil tauhid uluhiyah atau rububiyah. Dan iktikad kita juga, ia berhak disembah, tidak ada selain Allah, tauhid juga. Ada orang musyrikin dah, bila ditanyakan dia, siapa Tuhan yang menjadikan? Allah. Tapi bila sembah lain. Itulah yang dipanggil, dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid. Tu musyrikin marah tu. Muhammad ni bawa datang agama selain pada kita kenal dari nenek moyang kita, kata dia. Sebab nenek moyang kita sejak turun menurun sembah begini, Muhammad mari suruh tinggal. Makna kata Muhammad ni bawa agama rekahan ni. Sebab suruh tinggal. Sedangkan dia pula sebahak dia kata hak yang kita buat ni ialah agama Allah dah. Daripada Ibrahim dah. Tengok sengkaan dia, maka Allah Ta'ala tolak ke tu. Tak kalau mereka itu katakan wa qalu, mereka berkata ittabi'u apa dia, maka dijawab dengan kata bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tu nak tolak hak musyrikin tu. Moga dia sembah lain pada Allah, dia kata ini hak Ibrahim. Maka Allah Ta'ala tolak bal millata Ibrahim hanifan. Bahkan kata Muhammad, kami nak ikut agama Ibrahim, hal keadaan Ibrahim hanifan. Tu nak tolak ahli kitab. Lagi pula Ibrahim tu wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia Ibrahim itu bukan ia daripada yang sekutu, ia kongsi pada semua daripada tidak. Tu dia. Dah mu dakwah kata membawa agama Ibrahim, Ibrahim bukan dia daripada musyrikin. Jadi kata Muhammad rekah berkata dia dakwah kata dia bawa Ibrahim. Allah Ta'ala kata bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tu panggil apa tu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Walaupun penamaannya semacam itu baru je dilahirkan nama, tapi murak bagi orang bawa macam ni, dia nak pergi ke lain. Tak apalah, jalan dia buka, kita lalu. Ya ada setengah tu membahagikan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Dia tepat dia nak betul mana? Dia naknya, dia kata kita ni banyak kerja syirik bila tawassul. Jauh kira tu. Kita dah. Maka nak panggil tauhid rububiyah, panggil.
Nak panggil tauhid uluhiyah, panggil. Klik pada kita dah belajar tu, dah lah tu. Ada belajar kata wujud kidam baka tu, nak panggil apa dia, sifat 20, kau nak panggil 13 ke, balik ke situ. Tapi bagi orang yang bagi tauhid uluhiyah, rububiyah, yang nak banding dengan musyrikin tu. Karena kata kita orang Islam, bila tanya siapa yang menjadikan alam langit bumi, kita mengaku Allah. Apabila ditanya siapa berhak disembah, kita orang Islam ni sembah siapa? Allah. Sebab dalam wirid, wa ilahukum ilahun wahid, sembahan kamu itu ialah sembahan yang satu je. Zalikum, apa dia? Rabbukum khaliqu kulli syai', itulah Tuhan kamu yang menciptakan semua perkara. Fa'budu. Nah, maka dia suruh kita ibadah, sembah ke dia. Ada apa yang kata uluhiyah. Maka iktikad kita satu je. Keadaan Tuhan punya namanya Allah. Keadaan yang berhak disembah ialah hanya Allah. Jadi betul lah. Tapi hak mereka dia bagi begitu, dia tepat dia nak pukul setengah-tengah orang Islam. Bila amal tawassul dia atas ni syirik. Tu Bahajat pernah belajar syirik pula. Dia kata syirik sama dengan musyrikin. Dia kata musyrikin mengaku Tuhan Allah. Tapi bila sembah lain, lepas kita orang mukmin sembah lain ke? Tidak. Iktikad pula kalau tanya siapa berhak disembah? Allah. Tu makna la ilaha illallah. Kerana ilah dengan makna ma'budah. Tidak ada yang disembah, yang berhak disembah tidak ada. Melainkan hanya Allah. Itu dia panggil kalau tauhid uluhiyah terbaik, itu makna sah. Kalau mengaji dalam Mentabat 7 pula, dia halih panggil sikit. Dia panggil tauhid zat. Tempat rububiyah dia tak panggil gitu. Dia panggil tauhid zat. Lepas tu, tauhid apa dia? Tauhid sifat. Tauhid asma. Tauhid af'al. Itu istilah dia. Kalau ambil kot tauhid zat, tauhid apa dia sifat, tauhid asma, tauhid af'al, dia panggil turun. Itu panggil tanazzul. Tapi kalau bilang begini, tauhid af'al, tauhid asma atau tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, dia panggil taraqi. Itu dalam istilah. Pendek kata, setiap ilmu ada guna istilah. Sini Bahajat pada kita kena kenal. Sebab tu Allah perintah sangat tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kita mengaji pula lurah. Fa'lam, Allah perintah kata kita mengaji kaedah fi'il al-amru lil wujub. Selama tidak ada sarif yang memalih daripada wajib kepada sunat kepada lain, maka itu tak ada sarif. Jadi fa'lam mesti kita kena tahu. Apa mengaji lurah pula? Alima ya'lamu. Ada lurahnya muta'addi satu, ada muta'addi dua. Alima dengan makna arafa, tahu dengan makna kenal, muta'addi satu. Alima dengan makna yakin, dia panggil tu muta'addi dua. Itu mengaji pula. Bila pindah kepada ba' af'ala, jadi tiga. Itu mengaji lurah. Maka Allah Ta'ala kata, fa'lam. Kita terjemah, maka ketahui olehmu. Dengan mana apa? Dengan mana? I'rif, kenal olehmu. Allah perintah suruh kenal. Maka kenal tu. Bik masdar mari, ma'rifat. Sebab dikata awal agama, kenal Allah. Hak lain tu amalan. Sembah tu amalan. Menahan daripada makan minum, panggil siam puasa, amalan. Semua amalan bina di atas iman. Nak panggil iman, kena ada kenal. Tak kenal, tak ada iman. Sebab dia kata awal agama, kenal Allah. Apa makna kenal? Tu kenal tu terjemah daripada ma'rifat. Ma'rifat ialah makna bagi ilmu. Ya ambil pada fa'lam. Tu. Maka ketahui olehmu, tahu olehmu, kenal olehmu. Itu arti dia. Kenal apa? Annahu, sesungguhnya dhamir sya'an, la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah. Tiada ada Tuhan
Padakan yang disembah dengan sebenar kalau mengaji kaedah, ini panggil hazah ai tafsiriyah. Ataupun dikatakan sifat kasifah. Tidak ada Tuhan tu terjemah. Apa makna Tuhan di situ? Yang disembah dengan sebenar. Kalau nak potong, tidak ada yang disembah dengan sebenar. Apa tu? Kita saling pula bahasa bila isim maf'ul yang diminum, kita saling kata minuman. Yang dimakan, saling kata makanan, kan? Yang dipakai, pakaian. Yang dikenera, kenderaan. Yang disembah, sembahan. Itu ilah yang disembah ataupun sembahan. Dengan kait lagi, ma'bud bihaq. Yang disembah dengan sebenar tidak ada api. Tidak, yang disembah dengan sebenar tidak ada. Illa kecuali hanyalah Allah je. Tu yang disembah dengan sebenar. Maka ilah tu mari daripada masdar uluhiyah. Kita mentauhidkan. I'tikad saja yang berhak disembah. Betul lah tauhid uluhiyah. Tapi hak tempat murak batil. Kalimatul haq. Perkataan tu sebenar. Murak tu batil. Diambil tafsir tauhid rububiyah, dibeza dengan tauhid uluhiyah, nak mengukur ke syirik atas orang mukmin. Tu dia panggil murak tu batil. Pasti dia kata, tengok orang musyrikin sembah lain pada Allah. Apa kita sembah lain pada Allah kan? Sehingga kalau kita tidak sembah lain pada Allah pun ada dalam i'tikad yang ada yang lain berhak disembah pun bukan orang mukmin walaupun tak sembah. Tapi i'tikad ada yang lain berhak disembah. Lain pada Allah ada yang berhak disembah. I'tikad begitu tapi tak pernah sembah pun. Tak jadi dia kena i'tikad tidak ada yang lain daripada Allah yang berhak disembah. Hanya Allah je itu i'tikad kita. Nanti panggil tauhid tu pada uluhiyah. Patut ada pun kita sembahyang tu amalan. Sebab tu dia tidak berlaziman. Bukanlah tak sembahyang itu semata-mata tak sembahyang tu kufur, tak boleh hukum kufur. Kalau nak kata kufur juga sebagai datang warid pada hadis faqad kafara jihara ai kufur nikmat. Walaupun ada yang setengah tafsir kata kufur agama, tapi bukan ittifaq. Jumhur kata kufur nikmat. Jadi nak menyatakan bahawa bila i'tikad kita Tuhan yang menciptakan seluruh hanya Allah. Juga yang berhak disembah ataupun sembahan tidak ada selain Allah. I'tikad kita. Patut tarik dengan lawazim dia i'tikad dengan segala kitab apa maksud sebut bila apa rukun iman itu, maka sah panggil orang mukmin. Tiba-tiba tak solat, tak sembah tu amalan. Orang panggil asin yang derhaka. Allah perintah wajib solat, tak solat. Itu masalah mukmin yang asin. Tapi kalau i'tikad ada yang lain pada Allah berhak disembah. Tu i'tikad dia tidak sah. Itu Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu kenal, kamu yakinlah bahawa tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar, tidak ada malaikat, hanya Allah. Tu reti ada tu hasri. Habis tu kata semua ucapan i'tikad dia masuk dalam makna tu. Abang tu tengok orang nak jadi orang Islam kena kata kalimah tu, kata-kata itu walaupun dia kata saya yakin kata Tuhan tu Allah. Ucap tak mau ucap tak jadi. Tengok tu dia kena ucap. Selain pada kita orang yang sudah beriman kan, kita orang Islam dah tak wajiblah berucap. Malaikat mazhab Malik wajib seumur hidup satu kali mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atas niatnya nak menunaikan kewajipan lain pada ibadat. Itu mazhab Malik. Adapun lain tak wajib mengucap di luar ibadat. Mereka dalam ibadat bersabit dengan tahiyat sembahyang tu. Ya, dalam tahiyat selalu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah ibadat. Di luar ibadat tak wajib atas kita mengucap. Hanya sunat tu adalah. Ambil wuduk ada kata asyhadu kan. Tu yang kata wajib tak ada. Tapi mazhab Malik seumur hidup mesti ada ucap sekali. Atas niat tunai kewajipan. Kalau semata-mata mengucap tak niat gitu tak lepas lagi tutup tai wajib. Itu masalah amal. Adapun hak masuk dalam bab iman tak mesti mengucap.
Iktikad kita macam tadi. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Itu panggil tauhid uluhiyah. Itu murad, itu makna sah. Itu betul. Lepas pada tu apa dia? Tauhid asma sifat. Tu murad yang mana? Jadi kita klik pada hakikat nama. Saja. Bila kata Tuhan yang tidak ada berhak disembah melainkan ia. Sebab dia kata la ilaha ay mawjudun illallah. Jadi yang mawjud hakiki tidak ada selain Allah. Itu saja. Kau ada lagi mawjud hakiki selain pada Allah? Tak ada. Mawjud arti yang ada. Yang bersifat dengan ada panggillah mawjud. Di segi lugah, di segi nama panggil mawjud. Kali itu mawjud hakikatan tidak ada selain Allah juga. Sebab dia panggil kata wujud yang zati, wujud yang hakiki. Ada pun yang lain pada Allah mawjud juga, tapi mawjud majazian ataupun dia panggil aridan ataupun arad dia panggil. Apa arid? Sebab Allah mengadakan kita ada. Jadi ada kita ni sebab daripada Allah mengada. Ada Allah, siapa mengada dia? Ada dia zati. Apa zati? Tidak ada sebab daripada yang mengadakan. Siapakah lain pada Allah ataupun apakah lain pada Allah yang bersifat dengan wujud dengan makna itu? Cuba kita jawab. Tak ada kan? Tu la ilaha mawjudun. Tidak ada selain apa nama ni? Tuhan yang disembah yang sebenar mawjud tidak ada selain Allah juga. Allah juga yang mawjud tu baik nama situ. Mawjud hanya Allah. Yang ni makna hakikat. Tarik lagi. Bila kita pergi pada asma, tarik. Bila kita pada satu nama. La qadira illallah. Tidak ada yang kuasa. Kuasa mana? Kuasa yang mutlak, yang meliputi segala-gala yang umum takluk. Tidak ada selain Allah. Itu nama dia. Siapa tu? Al-Qadirul Muqtadiru. Dia bilang dia. Al-Qadir yang kuasa. Siapa kuasa hakiki? Tidak ada selain Allah. Itu tubik nama dia. Sabit kita tak letak nama Al-Qadir. Nama kita Abdul Qadir. Itu dia panggil tauhid asma. Al-Ghani yang maha kaya. Sebagai ghinan mutlak. Nama siapa itu? Nama Allah. Adapun kita Abdul Ghani. Walaupun kita panggil Ghani pun tak apa nak ayat atas sungguhnya. Habis kalau beradab Abdul Ghani. Habis pasal orang Arab bila orang nama Abdul dia hazah akhir. Tak seperti kita orang Melayu panggil akhir. Abdul Rahim panggil Rahim. Kalau orang bertanya dah panggil gitu dah. Abdul Rahman ada panggil Rahman. Ada panggil hujung gitu ya. Tapi orang Arab dia bahasa dia panggil Abdu. Sama ada orang nama Abdullah. Abdu. Dia ambil balik tu. Adab mualat bagi dia. Panggil Abdu. Kerana Abdu arti hamba. Nama apa? Abdul Rahman. Ya Abdu. Dia panggil Abdu. Kita tak panggil Rahman. Ambil hujung. Buat Abdu. Abdul Ghani. Kadang-kadang kita ada tambah Encik Gani. Encik Gani. Gani pada Al-Ghani tukar pula huruf ghain jadi ga pula sekali lagi. Kan? Setengah-setengah ada panggil Encik Gani. Encik Gani. Apa Encik Gani? Encik dah sebagai keturunan dia tu. Encik Abdul Ghani. Hak sungguhnya. Tapi bertukar pula Ghani jadi Gani. Buat Abdul Encik Gani. Kalau kita klik pada nama yang tu hak sungguh nama Tuhan je. Al-Ghani tu. Nanti kata tauhid asma. Mana kita dah bilang tu asma dia tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qudus, Al-Muhaimin tu nama siapa tu? Nama Tuhan. Adakah yang lain pada tu? Tidak ada. Mereka panggil tauhid asma. Bila asma dia sakut dengan sifat. Maksud asma mana orang mengaji kata isim mustaq. Bila isim mustaq dia berkait dengan sifat. Masalah kita kata maujud. Tak dia panggil maujud malaikat zat yang bersifat dengan wujud. Tu wujud tu sifat. Klik pada sakut tauhid asma sifat. Bila kata qadir tu nama.
Mana yang kuasa. Tak dikatakan qadir, melainkan zat yang bersifat dengan qudrah. Itu berkait dengan sifat. Bila tauhid asma', tauhid sifat. Bila kata al-ghani, berkait dengan sifat al-ghina. Panggil tauhid sifat. Bila kata alim, Allah alimul ghaib wa syahadah. Wa huwa as-sami'ul alim. Al-alim nama siapa? Nama Tuhan. Maka bila sampai dengan alim, itu baik sifatnya ilmu. Itu tauhid sifat. Maka ilmu Allah meliputi. Yang lain tak meliputi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Itu baik mari tauhid zat. Tak apa tauhid asma' sifat. Bila sifat, semua segala sifat boleh kena ada yang tidak ada di zat, mesti kena ada di zat. Zat Allah. Nanti kata tauhid zat. Itu dalam usul, dalam tauhid, dalam tasawuf dia uraikan begitu. Di mana hak di soal ni kita balik, adakah rububiyah, uluhiyah, asma, sifat diterima oleh Islam? Islam tak, kita lah boleh terima tak boleh terima. Nak terima tak terima, faham maksud dan arti. Kalau itu maksud, ya. Itu dah tak iktikad kita dah situ dah tu. Itu dalam tasawuf dah urai tu. Makna ayat tu, makna hakiki tu. Nama ni, nama Al-Qadiru arti yang maha kuasa sebagai kuasa mutlak. Siapakah yang kuasa mutlak? Hak nama Qadir. Tak ada yang lain. Katakanlah kita sama makhluk ni yang kuasa, majak ya. Sebab kadang-kadang dicabutkan jawatan kita habis kuasa. Ada kata tu majak ya. Bila dilantik kita jadi orang besar, serahkan kuasa, dikuatkan kuasa, timbul nama sebentar ketika tu ni yang kuasa. Kalau kata besar, ini besar, panggil yang besar, yang besar. Tapi bila habis jawatan, kebesaran habis. Jadi halulah. Jadi kecil lah. Tapi Allah Ta'ala yang maha kuasa, mutlak, senantiasa, kekal. Ada kata nama Allah, qadim, kekal. Itu mana kata tauhid pada asma' dah. Itu muraknya. Murak kau tu, iya betul yang kita dah intikad dah. Itu dia. Tapi murak ada bahagi apa dia tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dia murak kau lain. Tempat dia nak hukum di atas orang Islam bila buat amal tawassul apa dia kata syirik. Adapun huraian tadi ya sah dengan makna itu. Nah